KPM. Ni ada berita dekat media sosial ni. Ada matahari buatan manusia. Betul ke ni? Saya baca kejap. Lagi panas dari matahari sebenar. Betul ke berita ni? Boleh ke manusia buat matahari macam ni ya? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Didik TV KPM dan mesti tanya-tanya kenapa saya berasa sangat bertenaga hari ini. Kenapa sangat bertenaga ni? Sebab kita akan belajar mata pelajaran fizik dan topiknya ada kena-mena dengan tenaga. Dan tentunya saya nak kenalkan diri saya sendiri juga. Nama saya Hanif Sean dan tadi kita sudah tonton profil guru kita iaitu Cikgu Nur Hafizan Abdul Wahab dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Merah Kulim Kedah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu pun bertenaga macam saya Cikgu. Kita masih bertenaga. Masih bertenaga. Kita nak membincangkan pasal tenaga ke Cikgu hari ini topiknya? Ya, topik kita akan belajar hari ini adalah tenaga nuklear. Tu yang saya pun dah bersungguh-sungguh ni juga. Saya pasti rakan-rakan di rumah, murid-murid di rumah juga bersungguh-sungguh. Ceritakan sedikit Cikgu, apakah yang sama-sama kita ingin capai hari ini? Okey, baik Hanif. Jadi seperti yang dipaparkan pada skrin juga sekarang ni, kita akan belajar tentang tenaga nuklear di mana terdapat 4 standard pembelajaran yang kita akan capai Hanif bersama-sama dengan Cikgu hari ini. Boleh Cikgu. Jadi yang pertama, kita akan menerangkan tentang pelakuran nukleus. Okey, dengan yang kedua kita akan menerangkan tentang pembelahan nukleus. Okey, dan kita juga akan menerangkan bagaimana nak menjana tenaga nuklear ni, dan yang terakhir sekali kita nak cari ada lagi tak tenaga alternatif selain daripada tenaga nuklear Hanif. Saya rasa itu sangat penting tu Cikgu sebab kita tenaga elektrik itu kita memerlukan untuk kehidupan seharian Cikgu ya. Betul. Baik. Tanpa tenaga elektrik, minta maaf Cikgu. tanpa tenaga elektrik tak nampak kita hari ini. Tak nampak kita hari ini. Ya, betul Cikgu. Tak adalah kita nak boleh mengajar murid-murid di rumah Cikgu. Ya, betul. Baik, teruskan Cikgu. Okey, baik. Tadi saya ada terdengar Hanif ada bagi tahu tentang berita matahari. Saya tertanya Cikgu, betul ke ada matahari buatan manusia ni? Ya, betul sebenarnya Hanif. Okey, sebenarnya matahari itu memang betul-betul dia dapat dibina oleh manusia kerana mereka telah menggunakan konsep yang dipelajari dalam tenaga nuklear, iaitu tentang tindak balas nuklear, iaitu pelakuran nukleus yang kita nak tengok dalam segmen yang pertama. Pelakuran nuklear. Ya, Saya pun betul. tanya apakah pelakuran nuklear itu Cikgu? Okey, baiklah. So, jadi di sini cikgu akan terangkan apa itu tenaga nukleus. Okey, sebelum kita pergi kepada pelakuran nuklear, cikgu ingin ulang kaji balik semula tentang beberapa perkara, iaitu yang pertama iaitu tenaga nuklear ni apa. Okey, jadi kita tengok tenaga nuklear ni adalah satu tenaga atom yang dibebaskan apabila tindak balas nuklear berlaku. Jadi kita ada beberapa jenis tindak balas nuklear, iaitu yang pertama kita ada reputan radioaktif. Okey, kemudian yang kedua kita ada pelakuran nukleus dan yang ketiga kita ada pembelahan nukleus. Okey, dia ada 3. Jadi di sini sebenarnya ketiga-tiga proses ini telah menyebabkan berlakunya kesusutan jisim, iaitu kehilangan jisim di dalam semasa tindak balas nuklear ini. Okey Hanif. Inilah yang akan menghasilkan tenaga tu saya boleh agak Cikgu. Betul. Baik. Jadi di sini kita imbas kembali sedikit tentang reputan radioaktif sebab hari ini kita tak belajar reputan radioaktif. Jadi apa itu reputan radioaktif? Sebenarnya reputan radioaktif ini ialah satu proses nukleus yang tidak stabil. Kita nak jadikan dia lebih stabil dengan memancarkan sinar radioaktif. So terdapat 3 sinar radioaktif di sini, iaitu zarah alfa, zarah beta dan zarah gamma. Okey? Baik. Okey, seterusnya kita juga akan imbas semula tentang nombor proton dengan nombor nukleon. Jadi Hanif masih ingat tak masa zaman sekolah dulu kita belajar kimia, kita belajar sains, kita ada unsur kimia, ada nombor di atas di bawah. Betul. Kalau saya boleh ingat balik 15 tahun yang lepas Cikgu. Bukan.
Sebenarnya 18 tahun yang lepas, betul, ada nombor yang di atas iaitu nombor nukleon, seperti yang cikgu tulis sana, betul, dan nombor proton, ya? Ya, betul. Jadi yang itu penting sebab apa hari ini kita nak melihat tindak balas nuklear menggunakan beberapa unsur. Contohnya seperti uranium yang ada di depan Hanif sekarang ni, kita ada unsur-unsur hidrogen. Okey, dan cikgu juga ada beberapa contoh di sini. Okey, kita boleh tengok kat sini. Kita akan tengok sebentar lagi contoh untuk nombor nuklear. Kita tengok ini yang Hanif tengok tadi, matahari tu kan. Ini adalah seperti gambaran ni lah. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada matahari? Sebenarnya tindak balas pelakuran berlaku dalam teras matahari tersebut pada tekanan yang sangat tinggi. Okey, jadi tenaga juga telah dipancarkan oleh matahari ini ke bumi dalam bentuk tenaga cahaya dan tenaga haba. Jadi sebab itulah kita pagi-pagi kita tengok bangun awal pagi ada matahari terbit, kita dah dapat cahaya. Kemudian bila dah sampai tengah hari, kita dapat haba. Kita rasa haba dia. Betul juga. Tapi sebenarnya dia bermula dengan tenaga nuklear di matahari tersebut. Itulah punca cahaya dan haba yang kita dapat setiap hari itu, insya-Allah. Betul, cikgu. Okey, jadi di situ ada berlakunya pelakuran nukleus. Jadi kita nak tonton sedikit video tentang pelakuran nukleus. Baik. Boleh, Hanif? Boleh, cikgu. Jom sama-sama kita dengan murid-murid di rumah, jom kita tonton video ini. Okey, jadi kita tonton pelakuran nukleus ni berlaku apabila nukleus yang kecil dan ringan bercantum untuk membentuk satu nukleus yang berat dengan membebaskan tenaga yang begitu banyak. Okey, jadi dekat situ kita boleh tengok pada paparan video, okey, pelakuran nukleus ni berlaku pada suhu yang sangat tinggi. Okey, dan juga pada tekanan yang sangat tinggi. Okey, seterusnya kita tengok pelakuran dia melibatkan dua unsur bergabung. Okey, jadi di sini kita ambil contoh unsur deuterium dan tritium yang akan menghasilkan satu nukleus helium yang lebih berat. Jadi di depan Hanif sebenarnya cikgu dah letakkan tu satu model pelakuran nukleus. Okey, Hanif boleh tengok di hujung sekali kita ada apa, Hanif? Deuterium, cikgu, ya. Deuterium ada dua di sini. Okey, bergabung. Bila kita gabungkan dengan tritium, okey, kita akan menghasilkan satu helium, atom helium dan juga satu neutron. Betul. Okey, jadi itulah seperti yang cikgu paparkan juga pada paparan skrin. Ada dia punya persamaan kimia di mana kalau kita lihat bilangan nombor nuklear dengan nombor proton tadi sebelum gabungan dengan selepas gabungan tu nombor nuklear nombor proton dia sama. Okay, cuba Hanif kira kalau tengok. Kalau kita tengok nombor proton di sana ada satu H, satu juga sama dengan helium ada dua nombor proton. Okey, nombor nuklear? Tetapi nombor nukleon dari 2 dan 3 jadi, hasilnya 4 dan 1. Maka dia telah stabil. Jadi di sini di mana yang kita kata berlakunya tenaga nuklear? Sebenarnya bila dua unsur itu bergabung, dia telah berlaku letupan. Seperti yang kita tengok pada matahari. Okey, jadi tenaga itulah yang kita katakan tenaga nuklear. Jadi tenaga nuklear ni kita tak dapat nak melihat dia, kita tak boleh nak ukur timbangan jisim dia sebab dia terlalu kecil jisim dia, maka kita akan gunakan unit berbeza untuk mengukur cacat jisim akibat tindak balas nuklear. Boleh, Hanif? Boleh, cikgu. Okey, jadi cikgu nak uji sedikit. Hanif, boleh ke? Boleh, cikgu. Rasa-rasanya boleh jawab ke? Saya akan cubalah. Saya sudah beri sepenuh perhatian tadi, cikgu. Okey, baik. Jadi cikgu ada satu soalan untuk Hanif. Cikgu bacakan dulu soalan. Okey, jumlah tenaga yang besar telah dibebaskan semasa dua nukleus yang ringan bergabung membentuk satu nukleus yang berat. Jadi Hanif rasa apakah nama proses ini? Kita ada A, tindak balas berantai. B, tindak balas nuklear. C, pembelahan nukleus dan D, pelakuran nukleus. Baik, seperti soalan itu yang mengatakan jumlah tenaga yang besar dibebaskan semasa dua nukleus yang ringan bergabung membentuk satu nukleus yang berat. Saya tahu jawapan cukup. Saya mungkin agak keliru dengan tindak balas nuklear, jawapan B, tetapi bukan. Saya rasa jawapan inilah D, pelakuran nukleus. Saya ingat daripada formula yang cikgu tunjuk tadi yang menghasilkan helium, neutron dan juga tenaga. Ya, saya rasa jawapan inilah pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus. Jadi kata kuncinya di sini apa? Dalam soalan yang menyebabkan Hanif rasa jawapannya adalah D. Sebelum cikgu tunjuk jawapan betul ke salah ni? Baik, saya rasa kata kunci ialah dua nukleus yang ringan
bergabung cikgu. Lepas kemudian ni akan menjadi satu nukleus yang berat seperti formula tadi tu. Okey, baik kita tengok Okey, ya, betul, cemerlang. Okey, Hanif telah menjawab dengan betul di mana kita akan kita tahu jawapan untuk soalan ini adalah pelakuran nukleus, di mana kata kunci yang murid di luar sana boleh ambil catatan. Okey, kalau untuk pelakuran nukleus, kata kunci dia ialah satu gabungan. Apa benda yang bergabung? Dua unsur, dua nukleus yang ringan. Okey, dua nukleus yang ringan bila kita gabungkan dia akan membentuk satu yang besar. Ibarat macam kita nak buat kuih lah Hanif. Betul cikgu. Kalau kita nak buat kuih, kita ada satu bahan A, satu bahan B, lepas tu menjadi satu kuih yang lebih besarlah daripada asal tu. Saya ingat cikgu nak cakap satu Sri Muka sini, satu Sri Muka situ, sama dengan kepuasan lah saya makan cikgu. Lebih kurang samalah tu. Baiklah, betul cikgu ya. Dan saya pasti cikgu Nora hari ini banyak lagi ingin mengajar kita dan mengenai tenaga nuklear ni. Saya masih bertenaga, cikgu Nora masih tenaga, tetapi kita akan berehat sebentar saja. Kekalkan tenaga anda terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey. Sama dengan 1.66 darab 10 kuasa... Hai, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita sedang belajar slot menengah atas. Sebenarnya tertanya-tanya, saya kira apa tadi? Kita tengah belajar mata pelajaran fizik dan tajuknya ialah tenaga nuklear. Dan sekarang kita akan memberikan fokus kepada pembelahan nukleus dan pengiraan tenaga nuklear. Sangat penting. Bersama saya lah Cikgu Nora. Cikgu, teruskan cikgu, kita nak belajar mengenai pembelahan nukleus pula. Okey, baik. Terima kasih Hanif. Jadi tadi kita dah belajar pelakuran nukleus, kita nak tengok sekarang pembelahan nukleus. Betul. Tapi kita tengok dulu apa standard pembelajaran yang Hanif perlu capai dengan murid-murid di luar sana perlu capai untuk segmen yang kedua. Jadi kita tengok murid-murid sepatutnya bila kita dah belajar tentang pembelahan nukleus, murid-murid akan dapat menerangkan tentang pembelahan nukleus dan seterusnya dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga nuklear. Okey, bersediakah Hanif? Saya dah bersedia. Saya pasti murid-murid di luar juga sangat bersedia sekarang cikgu. Masih bertenaga. Okey, sambil-sambil kita menonton sedikit video tentang pembelahan nuklear, sambil-sambil itu cikgu akan terangkan kepada Hanif supaya nampak lebih jelas gambaran pembelahan nukleus ini dengan lebih terperinci. Boleh cikgu. Okey, jadi jom kita tonton sama-sama. Tindak balas nuklear adalah satu nukleus yang berat. Di mana satu nukleus yang berat ini kita akan belah, dia akan membelah kepada dua nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan begitu banyak tenaga. Jadi pada paparan video, cikgu ada tunjukkan satu atom itu, satu unsur telah terbelah kepada dua. Jadi bila terbelah kepada dua, Hanif boleh nampak ada paparan macam bentuk tenaga tu. Betul, cikgu. Jadi tenaga telah terhasil apabila nukleus yang berat itu membelah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih kecil lah. Jadi di sini kita tengok itu adalah nukleus uranium 235 telah membelah kepada dua nukleus yang lebih kecil, iaitu kita boleh tengok kita ada unsur dua nukleus yang lebih kecil itu. Ya cikgu. Hanif boleh nampak dengan jelas, iaitu betul, cikgu, iaitu barium 141 dengan krypton 92. Okey, dan berserta juga kita ada lagi hasil yang lain, iaitu neutron cikgu. Neutron. Kita ada berapa neutron Hanif? 3 neutron dan kita juga mendapat tenaga cikgu. Tenaga. Jadi Hanif boleh nampak tenaga tu begitu besar. Jadi di hadapan Hanif juga sebenarnya cikgu telah letakkan satu model supaya kalau video kita tengok macam laju, nanti nak tengok nak kena pause. Jadi kita tengok secara model di depan Hanif. Okey, cikgu ada sediakan satu bola kuning itu yang cikgu labelkan sebagai neutron. Okey, Hanif boleh bacakan tak berapakah nombor nukleon dia dengan proton number untuk yang kuning kecil tu? Yang kuning kecil ini cikgu. Di sini tulisnya U01 cikgu. Terbalik tu. Oh. Dia neutron.
Okey. Minta maaf. N10 cikgu. N10. Okey, N10. N itu membawa maksud neutron. Jadi neutron yang kecil itu kita langgar pada uranium yang besar. Okey, bila kita langgar uranium yang besar, uranium itu akan membelah kepada dua, iaitu bola yang sederhana tu Hanif. Iaitu barium dan krypton. Jadi kalau kita buat timbangan semula Hanif, barium dengan krypton itu kalau kita timbang semula sebenarnya kita macam dapat balik jisim uranium tadi. Jisim uranium tadi tetapi cikgu. Sebenarnya kita masih lagi dapat tenaga. Nampak tak dekat hujung ni cikgu letak ada satu simbol tenaga. Dekat cikgu sini, tak cikgu? letakkan objek di hujung sini. Oh, di hujung sini. Di Betul, situ betul, cikgu betul. letakkan tenaga tapi Hanif tak nampak. Tak ada jasad Ya, pada tidak itu ada. cikgu. Kita Tetapi yang tidak lain nampak. ni ada jasadnya. Tapi bagaimana kita kata ada tenaga? Ada cara. Macam mana kita nak tengok cara dia, kita nak dapatkan tenaga tu, kita boleh buat melalui pengiraan cacat jisim. Pengiraan cacat jisim cikgu. Okey, ya betul. Jadi sebenarnya Hanif, jumlah jisim selepas reputan radioaktif akan sentiasa berbeza, sentiasa kurang daripada jumlah jisim reputan sebelum proses pembelahan. Jadi kehilangan jisim ini yang kita tengok apabila sebelum dengan selepas itu berlaku perbezaan, itu adalah dinamakan cacat jisim. Jadi kita akan gunakan simbol M kecil itu sebagai cacat jisim. M kecil sama cacat jisim cikgu. Ya betul. Baik. Jadi di sini kita nak belajarlah bagaimana kita nak mengira tenaga nuklear melalui kehilangan jisim iaitu cacat jisim tadi. Jadi di sini cikgu nak terangkan dulu sedikit Hanif. Okey, di mana cacat jisim ini kalau Hanif rasa-rasanya cikgu boleh tak nak ukur guna unit-unit biasa ni? Saya rasa terlalu kecil juga kalau kita nak ukur menggunakan unit biasa. Sebab dia tak ada jasad. Tak ada jasad atau menggunakan penimbang, saya pasti tidak akan nampak apa-apa. Tidak nampak. Jadi sebab itulah di sini hari ini kita nak tengok untuk kehilangan jisim ni, cacat jisim, kita kena pakai unit jisim atom. Ataupun selepas ni cikgu akan pakai UJA. Ataupun kadang-kadang kita juga boleh guna U saja. Contohnya 100 U. Okey. Kalau dalam kilogram, nak tukar kepada U, ada cara dia. Okey. Jadi di sini kenapa? Macam mana wujudnya unit jisim atom yang kecil ini? Sebenarnya kita membuat perbandingan relatif Hanif, iaitu jisim yang kecil itu kita bandingkan dengan jisim satu atom karbon 12, iaitu sebanyak kalau satu atom karbon 12 dia bersamaan dengan 1.993 darab 10 kuasa negatif 26 kg. Nampak tak? Dia darab 10 negatif 26. Terlalu kecil sangat. Okey. Jadi satu UJA ni, kalau kita nak ambil dia, kita bahagi balik. So dia sama dengan 1/12 atom karbon tadilah. Jadi kalau kita kira-kira, kita buat pengiraan, 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 19 kilogram. Okey. Jadi Hanif, di sini jangan risau. Saya selalu tengok pengalaman di sekolah Hanif. Okey, murid-murid ni dia akan risau. Nombor ni susahnya nak ingat. Hanif boleh hafal tak nombor-nombor ni? Saya rasa saya boleh cuba hafal juga, tapi kalau ada banyak nombor lain mungkin ada cabaran sedikit. Jadi, di sini jangan risau. Sebenarnya, ini tips untuk Hanif dan murid-murid di luar sana untuk menjawab soalan peperiksaan. Nilai ini dipanggil nilai pemalar. Maka murid tidak perlu menghafal. Murid hanya perlu tahu guna. Sebab nilai ini akan diberi di hadapan kulit peperiksaan. Okey? Betul. Jadi tak payah risau. Yang penting kena faham soalan dan aplikasi cikgu. Ya, betul. Rumusan tersebut. Jadi jom kita cubalah mengira. Kita boleh tengok. Juga? Jom kita cuba mengira sama-sama. Kalau tadi pembelahan nuklear, cikgu ada tunjukkan sebelum tu seperti model di depan, uranium kita, apabila kita bedilkan dia dengan satu neutron, dia akan membentuk barium dengan krypton. Okey, jadi kita kira dulu yang jisim sebelum, boleh ke Hanif? Boleh cikgu? Okey. Pada paparan slide cikgu dah letakkan jisim neutron dalam unit jisim atom tadi tu. Satu neutron itu ialah 1.00867 U. Okey. Manakala untuk uranium 235 nombor nukleon dengan nombor proton dia 92 tu, jisim dia ialah 235.04392 UGA. Boleh tak Hanif jumlahkan berapa ni sebelum tindak balas? Boleh cikgu. Okey, cuba. Saya akan cuba sebelum tindak balas cikgu. Maka 1.00867 tambah 235.04392
392 sama dengan 236.05259 UGA. Betul ke cikgu? Okey, tak apa, kita cuba dulu kita tengok. Saya cuba Kita tambahkan. rahsiakan dulu sekejap. Okey. Cikgu tunjuk dulu pula paparan selepas. Kejap lagi baru kita semak. Cikgu buat saya suspend juga bagi rahsia so kita sedikit. tengok kita suspend. Jadi hasil yang berlaku selepas pembelahan nukleus tadi, ingat tak apa hasil dia? Hasil dia selepas pembelahan nukleus tadi ada barium, ada krypton dan juga ada 3 neutron dan tenaga. Okey, bagus Hanif. Okey, jadi cuba Hanif tengok nilai yang cikgu nyatakan di sini 100 untuk barium 140.911441. Manakala krypton pula 91. So beza dia ada beza tak? Ada sedikit perbezaan. Jadi nampak tak model di depan Hanif yang cikgu sediakan, barium dengan krypton saiz dia sama tak? Saya rasa ini mesti barium cikgu. Betul. Barium lebih besar dan krypton so dia menghasilkan kecil sedikit. Ya, betul. Walaupun nilai dia tak sama, tetapi sebenarnya kalau kita jumlahkan, kita akan dapat balik yang sebelum tadi. Jisim asal dia. Ya, jadi kita tengoklah jawapan tadi Hanif. Untuk sebelum tadi, betul ke jawapan Hanif? Kita semak. Betul juga. 236.05259. Sama cikgu. Okey, bagus. Jadi kita tengok pula jumlah jisim selepas. Okey, adakah sama? Kalau kita tambah, cuba perhatikan. Ada kurang sedikit situ cikgu. Sini 236 dan situ 235. Maka saya pasti ada pengurangan jisim berlaku di sini. Nah, apakah nama pengurangan pengurangan jisim tadi? Cacat jisim cikgu. Ya, betul. Jadi sekarang jom kita kira berapakah cacat jisim bagi tindak balas nuklear ini. Okey, jom kita cuba sama-sama. Baik. Kalau begitu saya pasti kena yang sebelum 36.05 259 tolak 235.8653 bersama dengan 0.18606 UGA cikgu. Wow, terbaik. Okey, bagus Hanif. Bangga kejap cikgu. Okey. Jadi di sini Hanif dah kira cacat jisim, tetapi ini ialah kita kata jisim yang kita tak nampak ni, tenaga tadi. Tetapi bagaimana kita nak tahu tenaga nuklearnya berapa? Macam mana? Kena pakai apa rasa-rasanya? Daripada jisim saya rasa ada formula, ada rumusan yang boleh saya kurang pasti cikgu, tapi saya tahu ada rumusan yang boleh memberi kita tenaga daripada jisim sesuatu bahan. Betul. Kita ada satu formula yang akan membantu kita untuk mendapatkan apakah tenaga nuklear tadi, iaitu menggunakan persamaan E sama dengan mc kuasa 2. Di mana E itu adalah tenaga nuklear yang dibebaskan tadi. M itu adalah cacat jisim seperti yang diterangkan oleh Hanif tadi, dan C itu adalah halaju cahaya. Jadi halaju cahaya ni Hanif ingat tak kalau pagi-pagi kita ada matahari terbit, kita tengok dekat luar rumah kita macam tak ada matahari lagi, tapi Hanif dah nampak cahaya dia. Betul. Jadi sebenarnya halaju cahaya itu dia ada nilai, iaitu 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, maksudnya dalam masa 1 saat, halaju cahaya ini dia bergerak dengan kelajuan jarak yang dilalui ialah 3 juta meter dalam masa 1 saat. 3 juta meter ya, betul. dalam 1 saat. Walaupun matahari itu begitu jauh daripada bumi, tetapi matahari terbit tu kita tak nampak lagi matahari, kita dah nampak cahaya dia. Okey, jadi Hanif di sini kita nak gunakan formula E sama dengan mc kuasa 2 bagi pengiraan tenaga nuklear. Baik. Okey, baik. Jadi kita tengok contoh soalan lah. Kalau dah faham tentang pembelahan nukleus, kita dah faham tentang unit cacat jisim, kita dah faham tentang apa tadi? Lagi satu, formula yang nak digunakan. Jadi jom kita uji diri. Cikgu akan menguji saya lagi. Baik cikgu, saya akan cuba dapat markah penuh. Silakan cikgu. Okey, baik. Berikan saya soalan itu. Okey. Baiklah Hanif, soalan yang kedua cikgu nak bagi untuk hari ini ialah kita rujuk pada rajah yang diberikan pada paparan. Okey, pada rajah ini Hanif boleh nampak ada satu bulatan di atas yang kecil telah membedil satu uranium. Okey, apakah nama yang kecil di atas tadi kalau boleh ingat balik?
Yang kecil itu juga neutron juga. Neutron, ya. Apabila neutron membedil uranium, so dia akan menjadi lebih stabil dan dia akan membelah kepada dua, iaitu krypton dengan barium. Betul. Jadi, apakah tindak balas nuklear yang telah berlaku dalam reaktor nuklear ini? Saya ingat yang ini namanya pembelahan nukleus juga. Okey, Daripada pembelahan. uranium tersebut menjadi barium, krypton, menjadi 3 neutron dan menghasilkan tenaga. Maka inilah pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus. Hanif dapat 1 markah. Satu markah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita pergi ke soalan yang seterusnya. Kita masuk kepada soalan jenis aplikasi, iaitu soalan pengiraan. Okey, dekat sini cikgu tak nak Hanif kira panjang-panjang. Cikgu dah sediakan terus berapakah cacat jisim yang terdapat dalam tindak balas nuklear tadi. Okey, iaitu 0.1876 uranium, unit jisim atom. Okey. Hitung tenaga nuklear yang dihasilkan. Ingat Hanif? Nilai Ingat, C, cikgu tak tulis kat sini tapi tadi cikgu dah terangkan pada awal tadi. 3 juta dalam masa 1 saat. Iaitu 3 darab 10 kuasa 8 negatif 27. Betul. Boleh Hanif bacakan jawapan dulu sebelum cikgu paparkan? Baik, kejap cikgu, saya akan melakukan sedikit kiraan. Hitung tenaga nuklear yang dihasilkan. Ikut kiraan ini. Okay, baik. Jawapan terakhir saya ialah 2.799 darab 10 kuasa negatif 11. Betul ke ni? Okey, baik. So, kita tengok jawapan. Jadi kita nak tengok jawapan. Cikgu akan terangkan sedikit kepada Hanif dan murid di luar sana. Okey, untuk menjawab soalan aplikasi seperti ini, kamu kena mengenal pasti dulu maklumat yang terdapat dalam soalan. Okey, di mana maklumat yang kita ada ialah kita ada cacat jisim iaitu M tadi, iaitu sebanyak 0.1876. Okey, jadi kita kena darab dulu Hanif, tukar kepada, ingat tak kita unit U tu dia bukan timbangan biasa. Kita kalau nak buat pengiraan kita kena tukar kepada kilogram. Jadi kita tukar dulu, darab dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kg. Kita dapat sebenarnya cacat jisimnya adalah 3.11 darab 10 kuasa negatif 28 kg. Lepas tu baru kita pakai rumusnya. Rumus apa Hanif? E sama dengan MC kuasa 2 cikgu. Okey, betul. Jadi dengan menggunakan rumus dan cacat jisim itu, kita dapat menyelesaikan masalah ini, iaitu jawapan Hanif tadi Betul tepat sekali. 2.799 darab 10 kuasa negatif 11. Cuma saya tak letak unit tadi cikgu. So unitnya ialah joule. Joule, ya betul. Unit Baik. untuk semua jenis tenaga adalah joule. Jadi di sini cikgu nak ingatkan juga kepada Hanif dan kepada semua murid di luar sana, unit mesti ditulis di dalam kertas jawapan peperiksaan. Kerana tanpa unit tiada markah. Jadi di sini kita akan dapat unit betul lah tenaga nuklear. Unit dia joule. Okey? Betul cikgu. Ya, saya rasa ini sangat menarik cikgu. Kita telah belajar mengenai pembelahan nukleus pula ya. Sangat menarik yang daripada satu uranium itu yang dilanggar dengan atau dibedil. Minta maaf. Dibedil dengan neutron mengeluarkan barium, krypton, 3 neutron dan juga tenaga. Banyak lagi Cikgu Nora nak kongsikan dengan kita hari ini mengenai tenaga nuklear. Pastikan anda terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami untuk slot menengah atas dalam mata pelajaran fizik saya di Didik TV KPM. Hari ini saya rasa sangat menarik kerana kita sedang belajar mengenai tenaga nuklear. Bukan biasa-biasa tu, dan topik yang kita akan fokuskan sekarang ialah penjenaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Sangat menarik kan? Tentu bersama saya ialah Cikgu Nora. Cikgu Nora sekarang terangkan kepada kita mengenai penjenaan tenaga elektrik pula dalam reaktor nuklear. Jadi tadi kita dah belajar tentang tenaga nuklear. Sekarang daripada tenaga nuklear kita nak hasilkan tenaga elektrik. Jadi sebelum tu, cikgu nak terangkan dulu apa standard pembelajaran yang harus Hanif dan murid-murid di luar sana capai untuk segmen yang ini.
Okey, di mana di akhir segmen nanti murid-murid seharusnya boleh menerangkan tentang penjenaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Okey, jadi di sini cikgu ada sediakan satu gambar yang menunjukkan kawasan reaktor nuklear lah. Ya, cikgu. Jadi sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, cikgu nak minta Hanif buat sedikit pemerhatian apa yang Hanif nampak pada gambar ini. Cikgu, yang menarik, tentu menarik perhatian saya ialah 3 corong yang tinggi dan besar itu. Tetapi saya lebih tertanya, kenapa seperti ada saliran air di situ? Adakah itu sungai ke, cikgu? Ya, itu adalah sumber air lah. Maksudnya kawasan reaktor nuklear ni memerlukan kawasan yang ada air untuk dibina. Jadi kita tak boleh bina reaktor nuklear di kawasan bandar sebab kurang, tak ada sungai-sungai yang besar. Jadi kena berada di kawasan yang tu. Mengapa kena harus berdekatan dengan sumber air, cikgu? Okay, kalau kita tengok tadi, tenaga nuklear ni ibaratnya kita tengok matahari tadi. So, matahari apa rasa? Kita boleh rasa daripada matahari. Panas terik, cikgu. Haba. Haba. Jadi maksudnya dalam reaktor nuklear ini juga dia ada haba yang sangat tinggi. Jadi Hanif, kita perlukan air lah untuk menyejukkan semula haba yang dikeluarkan oleh reaktor nuklear. Menarik, jadi di sini inilah struktur reaktor nuklear. Okey, murid-murid di luar sana juga boleh tengok bahan ini di dalam buku teks, sumber buku teks fizik tingkatan 5, di mana ada nombor-nombor dekat situ Hanif. Kalau kita boleh nampak, Ya, 1 2 3 4 5. Okey, apa benda 1 2 3 4 5 tu sebenarnya secara langkah demi langkah murid nak memahami bagaimana reaktor nuklear ini berfungsi. Jadi jom kita tengok nombor 1 itu. Okey, nombor 1 itu sebenarnya berlaku pembelahan nukleus uranium 235 di mana tindak balas berantai telah menghasilkan tenaga haba. Apa kata kunci berantai? Ini saya kurang pasti juga. Apakah itu tindak balas berantai di sini, cikgu? Okey, apakah tindak balas berantai? Kita akan tengok juga sebentar lagi. Okey, cuma cikgu boleh bagi hint pada Hanif. Tadi apabila satu neutron membedil uranium, okey, dia telah menghasilkan berapa uranium? Berapa neutron? Dia telah menghasilkan lagi 3 neutron, cikgu. Okey, jadi neutron ni dia akan pergi cari lagi nukleus yang tak stabil, dia akan bedil lagi. Jadi bila dia bedil lagi, Hanif rasa dia bersambung, dia akan hasil lagi 3 lagi. Berhasil Yeah. lagi 3 lagi. Jadi itulah kita kata tindak balas berantai. Okey, yang kedua, kita nak tengok. Jadi dekat bahagian bawah tu ada pam air. Okey, pam air. Yang tadilah air daripada kawasan yang Hanif kata tadi ada saliran air. Yeah. So air daripada situ akan dimasukkan di dalam reaktor nuklear dan air ni akan dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Dia akan seraplah tenaga haba. Okey? Dan seterusnya di kawasan nombor 3 itu Hanif nampak apa tu? Macam ada kepul asap awan situ. Kepul wap steam air kan, wap macam air. steam. Ya, betul. Jadi bila kita tahu pembelahan nukleus tadi menghasilkan tenaga haba telah memanaskan air di dalam reaktor nuklear dan air itu akan mendidih. Jadi mendidih bila dia sampai tahap takat didih dia. Ni tahu kot takat didih air berapa? 100 darjah Celsius, cikgu. Betul, tepat sekali 100 darjah Celsius, maka dia akan menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. So steam inilah yang akan disalurkan ke dalam turbin. Menarik. Okey. Turbin ialah bahagian nombor 4, cikgu. Ya, seterusnya. Jadi dalam turbin itu, itulah kawasan untuk mula menjana elektrik. Okey, di mana di dalam part tu turbin itu telah diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi dan seterusnya gerakan itu, putaran turbin itu akan memutarkan magnet ataupun gegelung dalam penjana. So steam ini akan terkondensasi menjadi air. Masih ingat tak tadi gambar yang pertama yang Hanif kata tertarik dengan 3 corong? 3 corong yang besar tu, cikgu. Sebenarnya itu adalah menara penyejukan dekat sini, menara penyejuk. Menara penyejuk, cikgu. Jadi steam tersebut akan keluar dari sana. Ya, betul. Jadi kalau Hanif nampaklah reaktor nuklear kita ni ada pencemaran ke? Menghasilkan pencemaran atau tidak? Pada pendapat saya, sekarang yang keluar hanyalah steam, iaitu air. Tiada jenis, mungkin tiada gas-gas lain ataupun gas yang beracun yang membahayakan manusia, flora dan fauna. So, maka saya rasa agak selamat kepada alam sekitar. Okey, betul Hanif. Jadi yang keluar daripada menara penyejuk itu adalah steam, iaitu berunsurkan air. Memang tak adalah
pencemaran udara di sini. Jadi kita tengok lagi nombor 5 Hanif. Ya, Kita dah hasilkan tenaga nuklear. Okey, jadi tenaga elektrik tu dihasilkan di nombor 5 iaitu dihantar kepada sistem penghantaran. Dalam penjana tadi tu bila berputar turbin dia akan terhasil tenaga elektrik. Tenaga elektrik akan masuk ke menara penghantaran dan seterusnya menghantar kepada elektrik kepada seluruh rumah, kilang-kilang dan semua tempatlah kepada pengguna. Okey, boleh Hanif. Boleh faham tak boleh, tentang cikgu. bagaimana dia dihasilkan? Betul. Saya rasa mudah saya faham kerana ada nombor tersebut dan saya pasti murid-murid di rumah juga boleh kenal pasti bahagian-bahagian yang penting dalam reaktor nuklear ni. Ya, betul. Jadi dekat situ Hanif, kita ulang balik sedikit. Hanif boleh ingat tak di manakah berlakunya pembelahan nukleus tadi? Pembelahan nukleus tadi di kawasan berlakunya 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5? di kawasan 1, cikgu. Ya, di kawasan 1. Di dalam reaktor itu. Jadi kalau di dalam reaktor tu, kalau kita kata tadi tindak balas berantai berlaku berulang-ulang kali, apa jadi Hanif rasa pada reaktor tersebut? Tidak berhenti bekerja, cikgu. Tidak berhenti bekerja. Sentiasa berlakunya reaksi di situ. Okey. Maka apa jadi kalau haba tu terlalu banyak? Haba terlalu banyak, ini mungkin apa yang boleh terjadi kepada reaktor nuklear? Ada risiko untuk letupan juga. Ada risiko untuk letupan. Jadi bagaimana kita nak memastikan reaktor nuklear ini walaupun menggunakan tenaga nuklear tetapi selamat? Kerana satu tadi tiada pencemaran udara dan dia menghasilkan tenaga yang banyak. Jadi bagaimana kita nak cegah daripada berlaku letupan? Maka kita akan tengok Hanif yang seterusnya iaitu cara-cara mengatasi, cara-cara kita nak mengurangkan risiko letupan tadi. Tapi sebelum tu tadi cikgu dah janji dengan Hanif nak cerita sedikit tentang tindak balas berantai. Tindak balas berantai, betul cikgu. Betul. Jadi Hanif, yang ni kita tengok juga satu paparan video pendek untuk tindak balas berantai. Jom kita tonton sama-sama. Jadi di dalam reaktor nuklear, tindak balas pembelahan nukleus uranium 235 ni dia menghasilkan 2 nukleus anak seperti yang kita belajar tadi, 3 neutron yang bergerak pantas dan membebaskan tenaga yang besar. Jadi Hanif boleh tengok neutron yang dihasilkan itu akan terus pergi membedil atom-atom yang seterusnya dan akan berlakulah pembelahan nukleus yang berulang-ulang kali. Jadi tindak balas inilah kita panggil tindak balas berantai. Jadi apabila dia berlaku tindak balas berantai, maknanya macam kita kata dia tak boleh dikawal. Kalau kita biarkan boleh berlaku letupan seperti yang Hanif katakan tadi. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan cara bagaimana untuk menghalang. Ya, sebab saya pasti kita pun tahu seperti letupan reaktor nuklear seperti di Chernobyl beberapa tahun yang lepas, cikgu. Adakah kerana haba yang terlalu banyak maka berlakulah letupan itu dan ada pencemaran radioaktif? Ya, betul. Di kawasan sekeliling. Sebab uranium itu sendiri adalah satu unsur radioaktif yang tidak stabil. Jika terdedah tanpa ciri-ciri keselamatan yang kita ambil, maka dia boleh menyebabkan berlakunya mutasi kepada manusialah yang terdedah, ataupun kalau haiwan yang terdedah dia akan terdapat mutasi. Jadi untuk mengelakkan berlaku mutasi dalam reaktor nuklear kepada pekerja-pekerja di reaktor nuklear, maka beberapa tindakan telah kita letakkanlah di dalam reaktor nuklear untuk mencegah pembebasan ni kita kata macam penularan lah. Betul. Nuklear ni. Jadi yang pertama kita berkenalan dulu. Rod uranium ni, kalau tadi cikgu tunjukkan paparan reaktor nuklear, Hanif nampak dia sangat kecil kan? So cikgu dah zoom kan untuk bagi nampak dengan lebih jelas. Betul. Kita nampak macam ada lidi tu. Yang di bahagian bawah tu kalau kita nampak tu ada warna hitam tu macam kelabu sikit. Itu adalah rod uranium. Jadi rod uranium tu yang di dalam tu, yang macam color gold tu, color emas tu. Jadi kita pakai rod uranium tu yang samalah sebab dia lambat habis diguna. So itu adalah bahan api. Seterusnya kita nak kawal tadi kadar tindak balas tu, tindak balas berantai, maka kita akan menggunakan rod pengawal. Rod pengawal ni ada beberapa unsur yang boleh dijadikan rod pengawal. Kita nak kawal neutron tadilah. Kan dia tak boleh dikawal, dia asyik nak pergi bedil je. Jadi kita nak kawal dia, kita gunakan boron atau kadmium.
Okey, so boron atau kadmium ini boleh digunakan untuk menyerap neutron berlebihan. Maksudnya kalau kita bedilkan tadi satu neutron kepada uranium, maka dia akan menghasilkan 3. Jadi kita letakkan boron atau kadmium ini untuk menyerap yang berlebihan supaya dia tidak berlaku secara berterusan berpanjangan. Jadi kita boleh kawal lah, tidak terlalu banyak haba dihasilkan. Boleh Hanif? Boleh cikgu. Okey, seterusnya kadang-kadang kalau kita kawal pun dia masih lagi boleh menghasilkan haba. Okey, dia terlalu pantas bergerak seperti video kita tengok tadi. Jadi kita akan letak moderator. Moderator tu macam cover kulit untuk rod uranium tadi. Itu kita menggunakan grafit atau air. Tadi kan kita buat dekat air sebab kita nak memperlahankan neutron yang bergerak bebas, bergerak pantas tu. Maka air ni fungsinya bukan sahaja untuk menyerap haba tetapi juga untuk memperlahankan pergerakan neutron tersebut. Ya, betul. Okey. Jadi ciri-ciri keselamatan lagi, kita tengok dinding konkrit juga adalah tebal untuk menghalang sinaran radioaktif daripada terlepas ke persekitaran dan kena kepada pekerja-pekerja yang berada dekat reaktor nuklear. Ya. So dinding tebal lah. Okey, baik. Dan keselamatan yang terakhir, kita ada ejen lah. Air lah sebagai ejen penyejuk yang kita dah bincang daripada awal tadi. Okey, di mana air ini adalah digunakan untuk menyerap tenaga haba yang dihasilkan semasa pembelahan nukleus. Jadi kalau Hanif dah faham, cikgu nak uji Hanif untuk kali yang ketiga. Boleh cikgu, saya akan cuba. Saya rasa ini lebih banyak untuk saya faham tapi saya akan cuba jawab soalan ni. Okey, tak apa. Kita bagi soalan mudah saja untuk Hanif. Okey, ini adalah soalan objektif yang akan ditanya di dalam kertas satu. Okey, di mana dalam satu reaktor nuklear, neutron yang dihasilkan telah diperlahankan oleh siapa? Oleh apa? Kita ada rod uranium, kita ada moderator trust grafit, kita ada rod pengawal boron dan kita ada rod kuprum. Baik. Yang saya ingat cikgu sebenarnya saya betulkan jika saya salah cikgu, saya rasa ada 2 benda yang boleh membantu memperlahankan neutron iaitu satu moderator trust grafit dan satu lagi air. Ya. Cikgu, tapi saya rasa air tiada di sini maka saya rasa jawapan yang paling tepat ialah B, moderator trust grafit. Okey, betul. Satu markah lagi untuk Hanif hari ini. Okey, nampaknya soalan mudah boleh jawab. Cikgu pergi ke soalan yang susah sikit. Okey, kita bagi aras tinggi sedikit. Okey, untuk soalan aras tinggi ni, kita ada satu rajah menunjukkan sebuah reaktor nuklear. So, cikgu ada labelkan bahan X untuk yang berwarna putih di tengah tu. So, apakah yang putih ke? Yang hitam di tepi. Dia punya cover tu tadi yang cikgu sebut. Hitam, baik. Dia sebab dia digunakan untuk menyerap neutron berlebihan. Itu kata kunci dia. Apa yang kita guna untuk menyerap neutron berlebihan? Saya tahu yang menyerap neutron berlebihan ni ialah boron cikgu. Ya, betul. Yang warna kelabu tadi saya rasa di awal masa kita belajar di luar tadi. Tu. Boron sebenarnya juga. Selain pada boron kita juga boleh pakai apa lagi satu? Kadmium. Baik. Okey. Ini soalan aras rendah. Last soalan. Soalan terakhir untuk Hanif bagi reaktor nuklear. Jadi kita tengok, kita dah belajar pasal rod pengawal, penyejuk, trust grafit, pelindung konkrit. Cikgu nak mintalah Hanif cuba kenal pasti yang manakah tidak benar ni mengenai reaktor nuklear. Baik, yang mana cuba tidak tengok, benar mengenai perhatikan. reaktor nuklear. Rod pengawal mengawal kadar tindak balas nuklear. Itu betul. Itu adalah benar. Okey. Penyejuk untuk mengeluarkan haba dari reaktor nuklear. Saya pasti itu betul juga cikgu. Kerana memang haba harus dikeluarkan. Trust grafit untuk memperlahankan neutron yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Saya akan ingat balik, nanti saya cuba. Dengan air tadi. Dengan air tadi, dengan boron pun boleh kan cik? Trust grafit betul-betul. Moderator trust grafit dengan betul. air. Betul, moderator trust grafit dengan air memperlahankan neutron. Okey, yang keempat, pelindung konkrit untuk mengelakkan sinaran radioaktif dari atmosfera masuk ke reaktor. Oh, tu lain cerita tu cikgu. Masuk kan, tak boleh. Dia sinaran radioaktif, saya ingat apa cikgu cakap, harus tebal pelindung konkrit itu supaya sinaran radioaktif tidak keluar daripada reaktor supaya dapat melindungi pekerja dan juga mereka yang duduk ataupun flora dan fauna di sekeliling reaktor. Okey, betul Hanif, tepat sekali. Maka betul lah, kita kena pastikan dia tak keluar, bukan masuk. Okay? Jadi kita dah belajarlah dengan lengkap hari ini reaktor nuklear. Saya rasa sangat menariklah cikgu.
Ya, macam-macam soalan ni dapat saya jawab. Alhamdulillah saya dapat jawab dengan betul semuanya. Tapi saya pasti murid-murid di rumah juga dapat jawapan yang betul tadi. Tapi kita akan berehat sebentar saja. Banyak lagi Cikgu Nora akan kongsikan bersama-sama. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran fizik. Ya. Sangat menarik bersama saya ialah Cikgu Nora. Cikgu Nora, topik kita hari ini ialah tenaga nuklear. Kita tetap bertenaga walaupun hampir 1 jam kita bersiaran ni Cikgu. Ya, betul. Dan sekarang Cikgu akan memberikan fokus kepada tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Ini saya rasa topik yang sangat menarik. Okey, ya betul Hanif. Cikgu dah terangkan bagaimana kita nak menjana tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Tapi kita tahu tadi tenaga nuklear adalah bahaya. Jadi kita carilah tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Jadi di sini cikgu nak kalau boleh Hanif dan murid-murid di luar sana dapat menerangkan tentang tenaga elektrik untuk menjana tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik lah. Okey, jadi di sini cikgu ada sediakan paparan. Okey, boleh tengok. Sebenarnya sumber tenaga ni Hanif dan murid-murid di luar sana, kita ada 2 jenis iaitu sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Jadi kalau kata nama dia tu sumber tenaga boleh baharu, maksudnya kita boleh ulang guna banyak kali. Sentiasa ada Cikgu. Ya betul. Kalau kata sumber tenaga tidak boleh baharu tu, kita boleh guna lepas tu habis. Dah tak boleh ganti dah. Kena pakai yang baru lagi. Sumber yang baru lagi. Macam itulah. Jadi Cik Hanif boleh tengoklah contoh-contoh untuk tenaga semula jadi. Itu cikgu labelkan menggunakan simbol lah supaya nampak lebih cantik, nampak kan lebih jelas. Lebih senang saya ingat Cikgu. Tapi Cikgu, apakah yang gambar-gambar ini yang saya boleh teka atas sekali adalah tenaga hidro Cikgu? Ya betul, itu adalah tenaga hidro ataupun tenaga air. Okey, yang gambar macam kipas angin. Tenaga angin di situ. Tenaga angin. Kincir angin di situ. Kincir angin itu saya pasti tenaga solar. Ya, tenaga solar kerana menggunakan panel solar. Menggunakan panel solar. Yang bawah sekali ni saya kurang pasti Cikgu. Apakah itu sebenarnya? Okey, iaitu menggunakan gelombang pasang surut, iaitu gelombang ombak bergabung dengan gelombang air pasang dan air surut, dia akan boleh juga menghasilkan tenaga. Tapi dia tak boleh bergerak berdiri sendirilah, maksudnya dia kena bergabung gelombang ombak dan gelombang air lah. Baik, tenaga ombak Dan di kiri sini ialah tenaga geoterma Cikgu kerana di bawah lapisan bumi itu menggunakan haba, dan atas sekali saya rasa itu adalah tenaga biojisim. Ya betul. Tenaga biojisim ni kalau kita imbas kembali, kita tahu tenaga biojisim ni adalah tenaga yang kita perolehi daripada sisa-sisa buangan. Maksudnya sama ada sisa buangan tu daripada haiwan, perindustrian macam tu, dia dinamakan tenaga biojisim. So boleh guna semulalah. Okey? Baik Cikgu. Jadi kat sini kita nak tengoklah tenaga alternatif yang dekat Malaysia ni. Biasanya kalau dekat Malaysia kita tak pakai tenaga nuklear. Okey, di Malaysia kita akan menggunakan tenaga hidro tadi seperti yang diberitahu oleh Hanif. Okey, tenaga elektrik di Malaysia ni kita guna sumber aram batu, gas asli, air. Ni adalah contoh empangan hidro lah di Bakun Sarawak sana, iaitu dia merupakan empangan yang kedua terbesar di Asia yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey. Sangat besar dan saya pasti ada lagi punca tenaga lain yang kita guna di Malaysia Cikgu. Boleh Hanif cuba tak? Saya apa rasa lagi? ada, mungkin belum banyak lagi, tapi seperti tenaga solar. Adalah sikit saya tengok di rumah-rumah yang menggunakan itu. Ya betul. Sebab kita nak menjimatkan tenaga. Jadi kalau kita pakai tenaga elektrik yang berbayar, mungkin kita rasa dia mungkin akan menggunakan kos yang tinggi. Jadi untuk mengurangkan kos, penduduk Malaysia juga boleh menggunakan tenaga solar lah untuk tenaga alternatif menjana tenaga elektrik. Jadi kita tengok di Malaysia, maka kita tengok pula di luar negara.
Kalau di luar negara, memang kebanyakan negara-negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China ni telah menggunakan tenaga nuklear lah. Sebab kita tahu tadi tenaga nuklear ni salah satu ciri-ciri yang disukai ialah dia kurang pencemaran udara. Baik, cikgu. Boleh kita dapatkan rumusan daripada cikgu untuk apa yang telah kita belajar hari ini? Okey, baik Hanif. Jadi cikgu di sini ingin membuat satu kesimpulan di mana hari ini kita telah mempelajari 4 perkara. Okey, iaitu yang pertama, kita telah belajar tentang pelakuran nukleus di mana 2 unsur yang jisim rendah bila bergabung akan membentuk satu jisim yang besar dan tenaga nuklear. Kemudian kita juga telah belajar tentang pembelahan nukleus di mana satu neutron telah membedil satu unsur yang besar dan akan menghasilkan 2 unsur baru yang lebih kecil dan juga 3 neutron yang baru beserta tenaga. Kemudian yang ketiga, kita juga telah belajar tentang reaktor nuklear. Bagaimana reaktor nuklear ni boleh hasil tenaga nuklear, dan yang terakhir kita juga telah tengok tentang tenaga alternatif. Baik. Itulah kesimpulan yang kita belajar hari ini. Cikgu juga tadi telah memberi saya beberapa soalan uji minda, cikgu. Apakah prestasi keseluruhan saya hari ini, cikgu? Okey, jadi berdasarkan apa yang kita uji tadi, nampaknya Hanif sebenarnya telah menjawab banyak soalan dengan tepat. Namun ada beberapa yang tertinggal seperti unit tadi dan juga macam kurang pasti beberapa cikgu. jawapan. Jadi cikgu berikan Hanif markah untuk hari ini ialah 85%. Wah, 85% boleh dapat A lah tu, cikgu. Ya, betul. Kena usaha sedikit lagi. Sikit lagi, cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah juga mungkin dapat lebih daripada 85% ni, dan saya tahu anda kalau nak lebih daripada 85%, kalau nak target 100% fizik ni, tentunya boleh. Bagaimana? Kita nak belajar lebih lanjut, betul tak, cikgu? Ya, betul. Kat mana, cikgu, kita boleh cari bahan atau sumber rujukan kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut? Untuk mengulang kaji semula ataupun untuk mendapatkan bahan-bahan yang kita gunakan pada hari ini, murid-murid dan ibu bapa di luar sana boleh dapatkan, dan juga guru-guru boleh dapatkan sumber daripada laman sesawang sumberku.moi-dl.edu.my. Ya, yang seperti tertera, pautan yang tertera di kaca TV anda itu, cepat-cepat masuk situ, kita lebihkan ilmu kita, dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Nur Hafizan Abdul Wahab dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Merah Kulim Kedah. Cikgu, banyak terima kasih, cikgu. Saya pasti murid-murid di luar sana, saya juga telah banyak belajar hari ini. Dan kepada murid-murid di luar sana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM kerana banyak lagi ilmu yang akan kita kongsi. Sama-sama kita akan menjadi murid yang cemerlang, terbilang, gemilang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Assalamualaikum. Bye.